أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمني بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Ashraf bin Suarin, penulis buku Dosa-Dosa Besar yang Tidak Ditakuti. Kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah Isya hari ini. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf pentadbiran Gubernur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Hajar Rosniati binti Mansur. Yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang tetap setia di dalam harakat ilmu, masya-Allah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada puan pengurusi, pemula bicara pada malam ini, Bonda Rosniati selaku pengurusi Gubernur Iman dan seluruh yang hadir dalam taman-taman syurga ni. Walaupun secara maya, tapi mudah-mudahan kita gunakan teknologi ini sesuatu yang bawa kita dekat dengan Allah. Bila sebut secara maya, bayangkan malaikat berhimpun di secara maya juga tau. Secara maya dekat langit-langit Allah. Dia menaungi lagi ke atas bumbung rumah lagi, kita tak nampak. Subhanallah, hebat. Jadi teruskan, mudah-mudahan kita manfaatkan masa-masa yang ada. Jadi saya minta izin malam ni berhenti awal boleh? InsyaAllah Ustaz. Okey, baik. Kita mulakan, kita sambung balik buku ni sampai muka surat berapa? Ke surat 40. Yang ketiga, mengerjakan solat dengan tidak beristiqamah. Allahu Akbar. Baik, untuk makluman ibu-ibu semua, saya berada di pondok ni, kita ada program cerita sekolah. Lebih kurang 100 orang pelajar semua, termasuk pelajar pondok dan pelajar luar. Jadi inilah kita punya usaha, inisiatif untuk isi masa-masa anak-anak daripada main game, daripada yang bukan-bukan. Saya malam bila tu dapat panggilan telefon, dia untuk pengetahuan lah. Kalau ibu-ibu nak bantu saya, dapat telefon daripada Balai Polis Bukit Peruntung. Dia tahu saya jaga anak-anak. Dia telefon, dia kata, Ustaz, minta tolong. Ada anak 4 orang. Mak baru kena tangkap. Ayah dalam proses nak kena tangkap. Dadah. Dadah. Ada 4 orang. Yang paling kecil umur 8 bulan. Yang paling dewasa, yang paling nak kata dewasa dalam 7 tahun, 6 tahun, 4 tahun. Jadi apa yang berlaku bila jadi macam ni, subhanallah, bila mak bapak duduk kena tangkap, anak-anak ni tak tahu ke mana. Itu sebab hari ni kita kena fikirkan amanah ni. Amanah. Itu sebab saya sebut bila ada program mana-mana, kadang saya offer. Kalau tak ada duit tak apa, masuk je. Masuk je, saya usahakan. Sebab apa, kita ni anak-anak ni dia tak bersalah.
Ya, anak-anak tak bersalah, kesian. Ya, mak bapak ni akan disoal, akan ditanya amanah yang diberikan. Baik, muka surat 40 40, mengerjakan solat dengan tidak istiqamah. Allahu Akbar. Solat ni satu benda yang sangat-sangat wajib, dan subhanallah, terbeban atas diri kita sendiri, dan solat ni keperluan dunia dan akhirat kita. Baik, kita tengok muka surat 40 dalam bab tertajuk kecil yang ketiga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menemui orang yang meminggirkan kewajipan beribadah. Wajib tahu, sembahyang ni wajib. Kita cerita Isra' dan Mi'raj. Nabi di Mi'rajkan, Nabi terima wahyu berkaitan sembahyang. Bila sebut berkaitan sembahyang, Allahu Akbar. Satu-satunya fardu yang Allah wahyukan pada Nabi, direct pada Nabi, iaitu solat. Nak sebut solat ni sangat-sangat penting. Ibadah yang lain melalui ayat Al-Quran. Tapi ibadah solat ini direct, tanpa ditemani oleh Jibril, antara Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada 50 waktu sampailah kurang dapat diskaun 5 waktu yang menyamai pahalanya 50 waktu. Satu solat 10 kali dengan 5, 50. Allahu Akbar. Nampak sikit kan? 5 tu boleh dibilang dengan jari. Tapi berapa ramai yang mampu? Baik, mereka lebih mementingkan urusan duniawi daripada kewajipan beribadah, terutamanya kewajipan solat 5 waktu dalam sehari. Orang yang malas mendirikan solat atau hanya rajin solat, apabila disaksikan manusia, ialah manusia yang hipokrit dan penipu. Atau bahasa Quran yang munafik. Bila ada orang, baru dia solat. Solat nak tunjuk pada orang. Dalam keadaan dia berdiri tu malas. Yura'unan nas, dalam keadaan riak. Wala yazkurunallaha illa qalilah. Dan dia ingat Allah sangatlah sedikit. Macam ni kan isyak. Orang munafik tak sembahyang isyak. Sebab apa? Tak ada orang nampak, dia fikir. Dan orang munafik dia tak sembahyang subuh. Sebab apa? Fikir orang tak bangun lagi, gelap. Itu sebab dia sembahyang bukan sebab Allah, tapi sembahyang sebab orang, sebab manusia. Na'udzubillah min zalik. Baik, dalam hadis riwayat Muslim, cuba tengok. Solat adalah tiang asas keislaman seseorang yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan istiqamah. Apa maksud istiqamah? Berterusan. Istiqamah ni berat. Yang ringan apa? Yang ringan istirahat. Istirahat tu ringan. Rehat je. Istiqamah tu berat. Berat nak berterusan. Nak istiqamah bukan satu benda yang mudah. Solat juga adalah identiti keimanan dan keislaman seseorang. Orang yang mengaku Muslim tetapi malas mendirikan solat yang diwajibkan Allah, dia sebenarnya telah melakukan dosa besar yang sepadan dengan perbuatan syirik dan kufur. Tinggal sembahyang ni, dosa dia sama dengan syirik dan kufur pada Allah. Rasulullah bersabda, batas tiang antara seorang hamba dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Beza Islam dengan kafir tu solat. Al-farqu. Awil kufr. Islam. Bainal kufr awil Islam. Di antara Islam dengan kekafiran. As-salah adalah sembahyang. Bermakna dia tinggal sembahyang, samalah dia macam orang kafir. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menegaskan perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Sesiapa yang mengabaikan, maka dia telah kafir. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, ibu-ibu, seluruh yang bersama pada malam ini, ingatan saya nak sebut. Solat ini, kalau kita tengok dalam sehari 5 fardu, umpama checkpoint kita dengan Allah. Pengaduan kita dengan Allah. Bagaimana bermula daripada subuh, Alhamdulillah kau hidupkan lagi ya Allah. Sampai ke zuhur, ya Allah, jadikan keberkatan rezeki apa yang aku buat daripada pagi tadi. Sampai ke asar, ya Allah, aku latih ni mudah-mudahan kerehatan yang berpahala di sisi Kau, ya Allah. Sampailah maghrib, sampailah isyak, ya Allah, kau beri lagi. Umpama checkpoint kita dengan Allah. Ya Allah nak kita mengadu dengan dia. Wasta'inu bis sabri was salah. Mohonlah pertolongan pada Allah dengan jalan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kedua-duanya berat. Melainkan orang-orang yang khusyuk. Nak sabar ni, nak solat ni bukan satu benda yang mudah. Bukan satu benda yang mudah. Tapi orang yang fokus, dia matlamat dia kerana Allah. Ingat, hidup kita ni bukan sebab manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk jadi hamba padaku, kata Allah. Hari ini kita hamba pada siapa? Kalau sembahyang lambat, sembahyang tak istiqamah, sekejap sembahyang, ingat dunia ni siapa jadikan? Allah. Ya, itu sebab kita ni kalau kita mikir duk sibuk dengan dunia sampai abaikan sembahyang, sedangkan rezeki itu pada Allah. Bukan rezeki pada dunia. Rezeki itu kalau kita tengok dalam ayat surah At-Talaq ayat 1000 dinar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah sebut barang siapa yang bertakwa, Allah aku akan tunjukkan jalan keluar. Keluar apa dia? Warzuqu min haitsu la yahtasib. Aku kurnia rezeki tak sangka-sangka. Keluar daripada masalah. Keluar daripada apa problem sekalipun. Solat. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, akhir zaman, zaman fitnah, bila mana orang abaikan solat. Orang anggap solat ni satu benda yang main-main. Baik dalam hadis yang lain, riwayat Abu Daud, Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan solat 5 waktu kepada manusia. Sesiapa mengerjakannya dan tidak mensia-siakan kerana meremehkannya, maka baginya perjanjian di sisi Allah, iaitu Allah akan memasukkan ke dalam syurga. Sesiapa tidak mengerjakannya, maka tidak ada perjanjian baginya di sisi Allah. Jika mahu, Allah akan mengazabnya, dan jika mahu, maka Allah akan masukkannya ke dalam syurga. Maksudnya, bila kita solat, selama mana kita jaga solat, kita ada perjanjian dengan Allah masuk syurga tau. Tapi bila mana kita abaikan solat, perjanjian tu seolah-olahnya terbatal. Ya, bila tinggalkan tu perjanjian dengan Allah diazab. Dan sebaliknya, boleh jadi kalau kita jaga solat, Allah batalkan dan Allah mudahkan kita masuk ke dalam syurga. Jadi seluruh yang dirahmati Allah. Kita ulang kaji balik. Ingat tak? Saya pernah kongsi. Nabi kata jangan tinggal selama mana kita hidup 3. Ya, dalam hadis riwayat Tirmizi, nombor 1, jangan tinggal apa dia? Kita sebarkan salam. Salam tu doa. Yang kedua, kita jangan, subhanallah, jangan kita abaikan kelebihan beri orang makan. Beri orang makan. Jamu orang makan. Saya pernah sebut sebelum ni kan, jamu orang makan. Apa sekalipun. Ya, sebab apa? Kelebihan bagi orang makan ada 3 kata Nabi. Nombor 1, 1 suap 10 pahala dia dapat. Yang kedua, Allah gugurkan dosa dia. Yang ketiga, dapat doa daripada para malaikat Allah. Kadang kan, kita tak semestinya kita masak. Kita pergi kedai makan, pergi kat cashier, meja sana, meja sana, meja sana, saya bayar je. Sebut macam tu diam-diam. Ya, subhanallah. Hari ni nak dapat pahala tu, atas kita ni, kreatif ke macam mana, banyak benda. Macam ni tadi kan benda ni. Ni benda ni. Beli, letak dekat masjid, letak kat surau. Tak ada bawah hapak kapet, kita spray. Sedapnya bau. Teringat kat Mekah. Asbab kita buat macam tu, bawa ingat kat Mekah, ya, ingat pada Rasulullah, pahala tau. Kita jadi pencetus kepada kebaikan, subhanallah. Ya, selagi mana dia bawa kepada kebaikan, kita bawa kepada kebaikan, dapat. Dan yang ketiga, melalui solat juga. Solat fil lail niyamun nas. Nabi kata apa? Jangan tinggal solat pada waktu malam ketika manusia tidur. Ya, ini balik pada solat. Kan hari ni, perasan tak? Banyak benda viral, orang tanya saya juga, Ustaz, tak boleh solat sunat selagi mana tak qada solat fardu. Ada kan soalan tu? Haram hukumnya solat sunat bila mana solat fardu tak diqada. Ada tak? Ada tak soalan macam tu? Yang hari ni viral. Ada, terlalu banyak. Okey, saya nak bagi faham begini. Apa yang ustaz tu cakap, tak salah. Betul yang dia cakap. Cuma pemahaman kita ni salah faham. Maksud dia, bila mana kita tak ada niat nak qada, jadi haram untuk kita solat sunat. Ya, dia kena seiringan. Solat fardu kita qada, dalam masa sama juga kita buat solat sunat. Ya, solat sunat ni untuk tampal lopong-lopong. Ya, kita punya leka, kita punya lalai, tertinggal dan sebagainya. Jadi boleh solat sunat dalam keadaan kita niat dan kita dalam masa sama kita qada solat kita. Yang jadi haram bila mana kita tak qada solat, kita hanya utamakan solat sunat. Boleh faham? Boleh faham semua? InsyaAllah. Itu sebab dalam agama ni jangan salah faham. Ya, kena tanya, perlu ada rujukan. Perlu ada tok guru. Ya, walaupun datang kuliah lagi-lagi secara online ni,
dia tertidur, dia pasang, dia tidur. Dapat tak pahala? Ada ke tidur ni? Dia pasang, dia buka, tapi dia tertidur. Tak apa, tetap juga dapat. Tetap juga dapat saham ni. Duduk dalam majlis ilmu walaupun tidur. Sebab apa majlis ilmu ni? Majlis yang tenang tau. Itu sebab boleh tidur. Tengok dalam kuliah ada yang tertidur, tenang. Nak tengok ahli syurga, tengoklah dalam majlis ilmu. Tenang dengan tertidur. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Kita sambung lagi. Dalam ingatan Allah, dalam surah Al-Munafikun. Ni surah Al-Munafikun. Cerita pasal munafik, ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Al-malun wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak ni perhiasan dunia. Sesiapa yang berbuat begitu, maka mereka itulah orang yang rugi. Anak tak salah, tapi yang salah kita yang jadikan lalai. Harta tak salah. Kita ni sepatutnya bukan jadikan matlamat, tapi jadikan sebagai alat untuk mudah kita dekat dengan Allah. Dan ingatan daripada Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi, orang yang meremehkan melaksanakan kewajipan solat, mengerjakan solat bergantung kepada kemahuan dirinya. Hanya ikut kemahuan dia. Rasa ada mood solat, tak ada mood dia tak solat. Dengan tidak berusaha istiqamah menunaikan solat 5 waktu dalam kehidupan sehari-harinya, dia telah melakukan kesalahan besar. Di akhirat kelak, dia akan diabaikan Allah. Orang yang abaikan Allah, dia akan diabaikan. Orang yang lupakan Allah, dia akan dilupakan. Di akhirat kelak, dia akan diabaikan Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengumpulkan 2 solat tanpa berhalangan, maka sesungguhnya dia telah datang kepada pintu besar antara pintu-pintu dosa besar. Faham tak? Dikumpulkan waktu solat. Dia sembahyang zuhur ni di hujung waktu. Lepas tu selesai salam-salam, azan pula asar. Dia terus sembahyang asar. Tu dikumpulkan masa ni. Waktu yang berhampiran itu dosa besar. Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau seseorang solat pada awal waktunya, maka solat itu akan naik ke atas langit seperti cahaya. Solat di awal waktu, azan dia segera solat sehingga berhenti di arash. Cahaya itu akan naik. Itu sebab subhanallah, kita sembahyang hari-hari, sembahyang hari-hari dalam keadaan kita berdiri, kita rukuk, kita sujud. Di saat itu Allah gugurkan dosa. Dan sembahyang kita, amal ibadah kita akan diangkat langit, naik ke langit Allah. Sampai kalau tak dipatah balikkan atas belakang kita. Solat yang tak khusyuk, solat yang bukan kerana Allah. Sambil kemudian solat itu meminta keampunan kepada Allah bagi pelakunya sehingga hari kiamat, sambil mengatakan, semoga Allah melindungimu sebagai mana kamu telah menjagaku. Dan jikalau seorang solat di luar waktunya, maka solat itu naik ke atas langit dengan diliputi kegelapan. Kemudian jika telah sampai ke atas langit, lalu dilipatlah solat orang itu seperti melipat kain yang koyak, dan kemudian dipukul kepada pelaku solat tersebut sambil berkata, semoga Allah mengabaikan kamu sebagaimana kamu telah mengabaikanku. Faham tak hadis ni? Hadis ni maksud dia, selagi mana kita jaga solat, selagi tu solat tu akan mohon pada Allah dijagaku, tolong dan kembalikan bagaimana penjagaannya kepadaku. Tu solat cakap. Tapi bila mana dia mengabaikan, dan apa yang dibuat tu dia akan patah balik. Kita macam ni lah, kita buat baik, kebaikan tu patah balik. Kita buat keburukan, keburukan tu juga akan patah balik pada kita. Baik, Rasulullah mengingatkan umatnya supaya tetap istiqamah dalam menjalankan kewajipan solat dengan tidak sambil lewa. Dalam keadaan tidak berangan-angan. Berapa ramai dalam sembahyang ingat macam-macam. Allahu Akbar, raba-raba, cincin peninggalan arwah suami hilang. Cincin hilang, diraba, alamak mana aku letak tadi. Baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, mana letak cincin, duk cari cincin. Ar-Rahmanirrahim, tadi letak dekat tepi singki. Maliki Yaumiddin, ya ke letak tepi singki.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon beri petunjuk ya Allah. Mana letak cincin? Sampailah waladdallin. Lah dekat situ letaknya. Habis sembahyang cari cincin. Ya, jadi seluruh yang dirahmati Allah termasuk dia sambil lewa. Ya, ini adalah kerana sikap sambil lewa dalam solat merupakan kesalahan besar dan mendorong kepada melakukan dosa besar. Terdapat banyak lagi penjelasan dalam Al-Quran dan hadis-hadis bahawa tiada halangan bagi manusia kafir mengerjakan solat dengan tidak istiqamah selain siksaan keras Allah di nerakanya. Orang yang abaikan solat, Allah gambarkan siksaannya sangat-sangat keras. Baik, silakan kalau ada soalan sampai tajuk yang ini tajuk kecil berkenaan solat. Ada nak tanya? Silakan. Itu dekat chat tu. Sekejap Ustaz, saya terbaca. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kalau kata kita nak solat sunat, wajib kita solat qada dulu. Ya. Contoh, qada solat isyak sebelum nak buat solat hajat. Lepas tu kalau nak buat solat witir, kena qada lagi ke solat pada waktu yang tertinggal sebelum ini. Atau boleh teruskan solat witir tersebut. Boleh faham? Dia sunat macam ni. Baik. Dia ada dua kaedah. Yang pertama, macam saya sebut tadi, dia seiringan. Maksud seiringan, dia teruskan macam biasa. Tapi setiap kali lepas solat fardu, dia akan buat contoh isyak tadi, dia akan bangun lagi untuk solat qada pula yang isyak. Ya, lepas tu boleh buat solat sunat. Ya, rugi. Ya, kalau kita dalam keadaan kita tak buat solat sunat, dan rugi juga dalam keadaan kita tak bayar hutang kita dengan Allah. Ingat, hutang dengan Allah tu kita kena settle. Bab sembahyang ni. Ya, itu maksud dia. Ya, dia qada, dalam semua dia buat solat sunat hajat. Tapi dalam waktu lah kita jaga. Bukan dalam keadaan kita kena abaikan, kena tinggal. Dan solat qada ini tak semestinya pada waktu dia. Sebab apa? Masa kita terbatas. Jadi bila-bila masa yang kita sedar, kita boleh. Kita boleh buat. Boleh buat qada subuh, qada isyak, zuhur dan sebagainya. Jelas InsyaAllah. Wallahualam. Ada soalan yang lain? Ustaz, yang berkenaan dengan hadis Rasulullah tu yang sesiapa yang mengumpulkan dua solat tanpa berhalangan tu. Maknanya yang berhalangan ni contoh macam orang tua yang tak dapat nak bergerak banyak. Dia solat contoh Zuhur tu dah hujung waktu. Lepas tu nak masuk asar macam tu. Dia kumpul dua. Boleh Ustaz Kalau ada keuzuran tak ada masalah. Dia ada rusah pada dia. Mungkin boleh jadi menyukarkan dia nak ambil wuduk. Mungkin dia nak jaga wuduk dia. Dalam keadaan subhanallah, memayahkan dia nak ambil wuduk, nak jaga wuduk, nak terkentut dan sebagainya. Rusah pada orang yang uzur. Yang buat-buat uzur tu dia tak ada rusah. Bahaya tu. Jangan buat-buat uzur. Dihimpunkan dia saja-saja. Dia meeting lah dengan dunia apa semua. Meeting dengan Allah tu lagi utama. Allahu Akbar. Baik, kita sambung lagi sikit. Saya berhenti tepat pukul 10 boleh? Boleh ya? Boleh insyaAllah. Jangan marah saya, boleh tak? Boleh Ustaz. Nak tanya dulu Ustaz. Okey, silakan nak tanya apa? Mengenai sembahyang yang ujung-ujung tadi, dia sebut juga jamak suri kan? Betul? Ya betul. Betul. Kalau tu dia mana lebih orang sakit memang sakit betul lah. Dia jamakkan zuhur dengan asar ataupun dia buat jamak suri tu mana yang lebih boleh lah, mana yang boleh lah, kira yang boleh kan. Antara dia sakit memang tak boleh bangun lah, operation kan. Memang tak boleh bangun. Jadi dia jamakkan. Kalau jamak ni, jamak untuk orang sakit, dia tak boleh nak qasar. Yang qasar tu hanya dibolehkan untuk orang musafir. Ya, betul lah. Tapi dia cuma jamak tamam ataupun lebih baik jamak tamam macam tu ke ataupun buat jamak suri? Mana jamak yang tamam. Jamak tamam. Mana boleh lebih afdal jamak tamam tu daripada jamak suri tu ya? Dia atas dia atas kemampuan. Ya. Atas kemampuan ya, kalau ikutkan memang yelah lepas operation tu memang teruk jugalah. Jadi maknanya boleh buat jamak tamam lah ya. Itu yang Boleh. Dia sebenarnya macam ni Bu. Dia sebenarnya macam ni Bu. Kita kena mikir solat tu bukan satu beban sebenarnya.
Tapi Ya. solat tu sebagai satu rawatan, solat tu ketenangan, solat tu sebenarnya satu pemulihan. Dalam sakit tu kita boleh sembahyang, ya Allah aku sakit, ya Allah. Ya, bagaimana sahabat Nabi, panah yang melekat dekat tubuh tu ditarik waktu bila? Ya, panah tu yang melekat dekat tubuh ditarik waktu dalam solat, dia khusyuk. Dia ngadu dengan Allah. Dia nak berubat dengan Allah. Dia nak ketenangan dengan Allah. Allahu Akbar. Ya, jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita letakkan, murnikan balik. Bila pemikiran kita, mikirkan solat ini bukan hanya sekadar tanggungjawab, tapi nilai kehambaan kita pada Allah. Kena letakkan kita hamba, kita kena balik pada Allah, kena sandarkan pada Allah. Allah ini yang patut disembah, bukan dunia yang patut disembah. Kenapa kita nak terburu-buru? Apa yang kita nak kejar? Sedangkan redha Allah itu yang utama. Wallahu a'lam. Boleh jelas? Boleh, jelas. Terima kasih Ustaz. Baik, Terima kasih. sama. Assalamualaikum. Kita sambung lagi. Solat hanya untuk menggugurkan kewajipan. Solat sekadar untuk gugurkan kewajipan itu dosa besar. Ya, bermakna bukan hanya untuk sekadar kewajipan. Ya, bukan hanya tanggungjawab tapi nilai kehambaan tadi saya sebut. Baik. Allah tidak merintahkan atau melarang sesuatu atas hambanya melainkan untuk kebaikan hambanya. Antara tanda rahmat Allah kepada para hambanya ialah perintah mengerjakan solat. Di dalam Al-Quran menjelaskan, ya, dalam surah Al-Mu'minun. Cuba tengok ciri-ciri orang berjaya apa dia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solat dia. Ya, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Aflahal, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Jom solat, jom berjaya. Kita nak berjaya ni tapi kita abaikan solat, memang tak berjaya lah. Ni kita jaga solat, insya-Allah akan berjaya. Dan apa ciri dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam solat. Ciri-ciri ahli syurga antaranya orang yang khusyuk dalam solat. Dan ciri-ciri ahli syurga orang yang jaga solat. Subhanallah. Dan ciri-ciri ahli syurga orang yang tinggalkan perkara yang sia-sia, yang langsung tak ada kaitan sebagai seorang hamba untuk ibadah. Jadi kita kena letakkan perbuatan kerja kita ada nilai ibadah, ada nilai pahala di sisi Allah. Baik, dan ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, iaitu yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Hari ini mak bapak kita meninggal, ada harta warisan. Tapi ahli syurga dia mewarisi syurga tu selama-lamanya. Subhanallah. Ahli syurga dah nampak dekat dunia ni. Ibu ya, dekat dunia ni ahli syurga. Semua yang ikut kuliah ni gemenur iman, mudah-mudahan ahli syurga, amin ya Rabb. Mudah-mudahan ahli syurga, amin. Doa banyak-banyak. Kita duduk dalam taman syurga dekat dunia, mudah-mudahan benar-benar Allah bagi hadiah taman syurga nanti di syurganya. Allah amin, amin, amin ya Rabb. Baik, sikit lagi dimasukkan ke dalam neraka sakar. Apa maksud neraka sakar? Al-Quran menerangkan bentuk siksaan yang akan diterima orang yang sengaja meninggalkan solat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir ayat 42-43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam naku minal musallin. Apakah yang masukkan kamu ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat. Solat ni wajib. Ibadah lain kita tinggal ada yang boleh tolong ganti. Haji boleh badal, puasa boleh badal. Badal tu atau badil itu ganti. Boleh tolong gantikan, zakat boleh tolong bayarkan. Tapi sembahyanglah terbeban atas diri kita sendiri dan mendapat balasan berat di dunia dan di akhirat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang solat, iaitu mereka yang lalai daripada mengerjakan solat. Jadi semua yang dirahmati Allah, bila dia hidup ni, kita berazam untuk jaga solat, untuk kualitikan solat kita. Ada nilai. Jangan kita subhanallah solat sekadar solat sampai datang lalai, duk mikir macam-macam. Allahu Akbar.
Dan yang seterusnya bakal diberi keturunan yang buruk. Itu sebab ibu-ibu kalau buka, ni nak promote, bukan nak promote lah. Ni dekat TikTok saya ada share doa minta diri kita, keturunan kita untuk jaga solat. Untuk jaga solat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Ya Allah, beri kekuatan diri ini untuk jaga solat dan keturunan menjaga solat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Dan terimalah permohonan rayuanku ini ya Allah. Ingat, dalam rumah kita ada seorang tak solat, balak musibah. Tak ada barakah. Kita kerja tapi kita abaikan solat, apa jadi? Kita kerja, kita abaikan solat, apa jadi? Di sebalik gambaran tu tak ada keberkatan. Tak ada keberkatan. Kita tinggalkan solat, kita abaikan solat, kita jadi sia-sia. Baik. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang buruk yang mensia-siakan solat dan menurutkan hawa nafsunya. Maka kelak mereka akan menemui kerugian-kerugian. Ramai orang yang mengerjakan solat dengan separuh hati. Mereka melakukannya dengan niat supaya tidak disebut sebagai orang yang membuat dosa atau mengerjakannya untuk menggugurkan kewajipan. Mereka tidak memahami kedudukan keluhuran solat. Sangatlah penting di mata Allah. Dari hal itu Allah menyebut solat dengan iman. Orang yang meninggalkan perintah solat dianggap sebagai manusia yang tidak mengakui ketuhanan dirinya. Sebagaimana firman Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan mensia-siakan imanmu. Orang yang jaga solat, Allah tak akan sia-siakan. Dia berusaha nak jaga solat, Allah tak akan abaikan dia. Dan iman dalam ayat tersebut ialah solat. Solat tu adalah iman. Iman itu melalui solat. Sungguh naif orang yang setengah hati mengerjakan solat dan sangat rugi orang yang solat hanya untuk menggugurkan kewajipan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 solat yang diwajibkan Allah kepada para hamba-Nya, sesiapa yang mengerjakannya, hak-hak pahalanya akan dijamin dan Allah memenuhi janjinya untuk masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak mengerjakan kewajipan solat, hak-haknya tidak dijamin dan Allah tidak berjanji memasukkannya ke dalam syurga. Perjanjian nak masuk syurga melalui solat. Dia abaikan solat, perjanjian dia ke neraka Allah. Dan hadis riwayat Tirmizi, solat tepat pada waktu melahirkan redha Allah. Dan hadis yang lain riwayat Tabrani, sesiapa bertemu Allah sedangkan dia mengabaikan solat, maka Allah sama sekali tidak akan mempedulikan kebaikannya. Dia abaikan Allah, Allah juga abaikan dia. Dan Ibn Abbas meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa bermain-main setengah hati menjalankan solat, Allah akan menghukumnya dengan 15 siksaan. 6 di dunia, 3 semasa ajal kematian, 3 di dalam kubur, 3 di waktu dikeluarkan dari kubur. Ni kita cuba kupas dekat dunia dulu. 6 dekat dunia, 3 siksaan ketika nak mati, 3 siksaan dalam kubur dan 3 siksaan keluar daripada kubur di akhirat nanti. Cuba kita teliti satu-satu, tak payah laju-laju. 6 siksaan dekat dunia ni apa? Dekat dunia ni Allah dah tunjuk tau, orang tak sembahyang. Nombor 1, tidak ditulis sebagai hamba yang soleh. Orang yang tak solat ni, orang yang solat ni, subhanallah. Yang tak solat, namanya tidak disebut sebagai orang yang soleh. Soleh ni apa? Orang yang baik. Soleh, baik. Nak sebut dia kata dia baik, tapi dia tak solat, tu bukan baik. Itu jahat nama dia. Dan yang kedua, hidupnya tidak diberkati. Dia makan, tapi tak sembahyang, minum, hidup dekat atas muka bumi Allah, tak sembahyang, tak berkat, Allah tak redha. Seolah-olah mencuri daripada hak Allah. Dan yang ketiga, berkat rezeki dicabut. Dia tak jaga solat, berkat rezekinya dicabut. Yang keempat, tidak ada satu pun amal kebaikannya diterima oleh Allah. Jadi sia-sia tau. Kalau kiraan jari kita 5 ni, kalau kiraan matematik, 5 tolak 1 tinggal 4. Tapi 5 waktu kita tinggalkan 1, dia tak jadi 4. Semua jadi tak ada nilai di sisi Allah. Dan yang keempat, yang kelima,
doanya tidak dimakbulkan. Dia minta dengan Allah, tak dimakbulkan pun. Dan yang akhir sekali, tidak mendapat nasib. Yang ini bahagian daripada berkat doa para salih. Ya, orang-orang yang baik ni tak mendoakan dia. Wallahu alam, saya rasa berhenti sekadar ni. Saya buka kalau ada soalan nak bertanya, silakan. Ada nak bertanya soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi saya dengar Ustaz kata zakat kita boleh tolong bayar. Kan? Betul. Boleh, kalau macam tu, bolehlah kita tolong bayar zakat untuk anak kita dan kita tolong bayar fidyah puasa untuk anak kita. Sedangkan dia masih hidup. Tapi untuk membayar tu kan dalam masa yang sekali tu dia tak mampu. Boleh kita tolong bayarkan Ustaz? Fidyah Baik, dengan betul. Betul, fidyah dia boleh kita bayarkan. Ya, macam zakat fitrah bawah tanggungan kita boleh. Ya, tapi atas kemampuan. Ya, contoh kalau orang tu dalam keadaan dia menerima zakat, dia sebagai penerima zakat, dia tak ada keperluan untuk jadi pemberi zakat. Melainkan zakat fitrah ni, zakat diri ni waktu bulan Ramadan ni. Jadi bila sebut fidyah, dia tak puasa, kita nak ganti, kita mampu ganti dulu puasa sampai tak mampu baru kita bayar fidyah. Itu jawapannya. Wallahualam. Jelas Terima kasih Ustaz. Tapi pasal fidyah tu Ustaz, kita tak kira bayaran kita kan, cukup ke tak cukup. Jadi kita anggap tak cukup. Kita bayar je Ustaz. Tak apa ya Ustaz? InsyaAllah. Yang penting jangan kurang. Lebih tak apa. Okay. Kita makan beras mahal. Kita kena bayar ikut beras mahal lah. Jangan beras murah. Ya Ustaz. Terima kasih Okey, Ustaz. wallahualam. Lain soalan? Saya nak sebut semua yang dirahmati Allah, ingatkan anak-anak, ingatkan keluarga. Bab sembahyang ni sangat penting. Bab sembahyang ni sangat penting. Nak tengok nilai kita hamba, nak tengok keberkatan hidup kita terletak pada sembahyang. Ingatkan suami, ingatkan anak-anak. Saya ramai yang bertanya, saya dapat soalan, Ustaz, suami saya tak sembahyang, macam mana nak buat? Macam mana nak tegur? Bila tegur jadi gaduh. Saya kata begini, yang pertama kita doa pada Allah, Allah campakkan hidayah. Yang kedua, kita solat dia. Sampai satu tahap dia malu. Aku patutnya jadi suami ni, ketua keluarga, aku bimbing dia tapi aku tak solat. Itu cara dia. Begitu juga anak-anak. Anak-anak kita kena tegas. Tak perlu nak jaga hati. Tapi suami ni kena jaga hati. Takut. Cara menegur kita salah dan sebagainya. Wallahualam. Ada lagi soalan? Okey. Boleh ke solat qada dulu sebelum solat fardu sebab masa tu belum masuk waktu lagi? Saya nak sebut begini, solat tu yang kita tinggalkan kena usaha tau. Usaha untuk kita buat. Jangan kita abaikan. Kadang zaman-zaman kita, zaman-zaman kita jahil, zaman-zaman kita tak faham, kadang banyak solat-solat yang kita tinggalkan, kita ganti, kita qada. Okey, lagi soalan? Sebab tak ada orang lain tanya, saya tanya sekali lagi Ustaz. Silakan. Pasal Ustaz, pasal Ustaz pula. Pasal solat qadha ni Ustaz. Kita kan, sebab contohnya syak lah Ustaz. Syak ni kan, bila kita dah tengah malam, kita takut kita mengantuk kan Ustaz. Jadi kita tak ada rasa nak niat nak sembahyang apa tu sunat. Kita terus je, lepas je kita habis sembahyang wajib tu, kita terus je sembahyang qadha. Lepas sembahyang qadha tu, rasa segar pula. Boleh tak kita sembahyang apa tu ba'diyah Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Walaupun lepas kita qadha. Betul, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan lepas isyak ni ada satu solat sunat yang kita buat, subhanallah, Allah bagi pahala dia umpama kita tunai umrah. Umpama tunai umrah dan haji. Ada hadis tu, ada yang sahih. Solat sunat selepas isyak 4 rakaat, 1 salam, 4 rakaat. Macam solat isyak, tapi ini solat sunat 4 rakaat. Pahala dia seolah-olah kita mengerjakan haji dan umrah. Yang besar pahala. Jadi itu sebab solat sunat ni dia umpama dia untuk cover solat-solat fardu yang lopong-lopong. Jadi kita rugi kalau kita tak buat. Jadi apa yang soalan tadi, kita boleh buat. Bila segar kita baru nak buat solat sunat, tak ada masalah. InsyaAllah. Wallahualam. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, cukup sekadar ini saya tutup. Boleh? Ustaz,
Ya. Saya nak tanya, apa sekarang bila dah tahu makna solat sunat kita dah boleh gabung kan? Macam contohnya duha dengan taubat. Boleh? Boleh gabung tapi afdalnya asing-asing. Kalau kita gabung niat tu niat macam mana Ustaz? Niat sekali lah. Usalli sunatan, contoh duha, wa hajat, wa taubat, rak'ataini lillahi ta'ala. Niat macam tu. Makna kita sebut Ah, satu makna saja aku Ya, sembahyang sunat duha, sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. ya. Makna boleh Tapi kan? afdalnya Buat asing. asingkan. Bila asingkan tu kita lebih tumpu. Okey, hajat ni hajat, bila fokus hajat. Taubat ni taubat. Dia boleh gabung. Tapi afdalnya asing-asing. Sebab setiap satu-satu tu ada niat yang berbeza-beza dan hajat yang berbeza-beza untuk kita lebih fokus, untuk lebih sampai. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama, jadi mudah-mudahan ada manfaat pada malam ni. Saya minta maaf berhenti lebih awal. Jadi insyaAllah kita sambung di Ustaz, pertemuan akan kalau datang. Ustaz wal-wal semula yang spray tadi, Yang spray tadi ada peminat. Baik, ni spray ni saya pun baru dapat tahu malam ni. Kejarlah saya minta sahabat saya ni terangkan sikit boleh? Ni. Puan ni. Boleh, insyaAllah. Assalamualaikum semua. Okey, berkenaan dengan spray ni, dia lebih kepada macam fabric spray. So untuk sejadah, telekung ataupun dekat cadar ke apa, dia bukan perfume. So macam umpama macam Febreze lah. Cuma bau dia lebih ke bau raudah. So siapa yang macam pernah pergi umrah, pernah masuk raudah, mungkin pernah bau lah kapet hijau kan, kapet raudah tu bau dia kita tak dah feel sama, tapi hampir samalah. 99% hampir sama dengan bau raudah tu. So nak dapatkan macam mana? Ustaz. Boleh masuk Ustaz lah. Kalau macam siapa nak dapatkan harga, boleh WhatsApp Ustaz. So nanti Ustaz Ashraf bagi nombor lah untuk siapa yang nak dapatkan. So harga satu ni 45, tiga 100. Buat masa ni lah yang kami jual. Postage free. Postage. Harga post Kita bagi free. Luar Malaysia lah ada charge. Luar Malaysia je lah. Kalau macam contohnya Singapura ke apa, yang tu ada charge lah. Tapi kalau Singapura, Brunei kumpul order lah. Ah. Ambil satu alamat lagi. Kalau Singapura, Brunei kita advise untuk kumpul order sebab satu ni tinggi juga. Kalau ke Singapura selalunya dalam 45 ke 65 ke atas selalunya. So kalau macam Singapura boleh kumpul order sebab selalunya kiraan orang kiraan berat. So kalau satu ni memang harga fix, tapi kalau kiraan berat dia murah sikit. Kalau Singapura, Brunei lah selalunya macam tu, kita advise untuk kumpul order. berapa berat tu? Berapa ml tu satu botol? Yang ini 100 ml. Oh, botol kecil je lah. Botol kecil je. Buat masa ni kita keluarkan 100 ml dulu. Cuba angkat tengok. Nampak? Oh, nampaklah gambar macam besar kan? Tapi Kita buat kamera dia dekat. Dia ni 100 ml je. InsyaAllah nanti kita akan keluarkan yang 200 kan. Kita ada 200 cuma kita tak. Kita sekarang ni fokuskan 100 ml je dulu lah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Okay. Alhamdulillah. Okay, nanti kepada jemaah yang berminat nanti kita tinggalkan nombor telefon Ustaz Ashraf Suari nanti boleh. Saya nak sebut macam ni. Semua yang dirahmati Allah, ni produk Muslim, benda baik, benda yang bawa kita ada ketenangan untuk ibadah, yang bawa kita ingat Allah, ingat Rasulullah, tu benda baik tau. Jadi benda-benda yang subhanallah hari ni orang suka perfume yang mahal-mahal, yang ada alkohol dia, walaupun alkohol ni dia banyak benda yang khilaf, ada yang kata boleh tak boleh, tapi benda ni yang bawa kita rindu akan Nabi, rindu akan Raudhah itu cantik. Macam cadar, macam sejadah, langsir yang bilik kita tu sembuh ni, ya Allah, dalam
boleh bawa mimpi lah. Mimpi sembahyang kat Masjid Nabawi tu pahala tau. Boleh ibu-ibu ya? Ini produk baru, dia baru jumpa saya malam ni. Jadi ni sahabat saya daripada Ipoh. Jadi kita support lah mudah-mudahan. InsyaAllah selagi mana untuk ibadah, boleh bawa khusyuk dalam ibadah tu cantik insyaAllah. Baik, kita tangguh dengan kita doa sama-sama boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pandanglah tadahan tangan kami ini ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu, dengan pandangan belas kasihan-Mu. Walau diri kami ini banyak dosa, banyak kelalaian, banyak salah dan silap ya Allah. Tapi dengan rahmat-Mu ya Allah, tolong ya Allah kuburkan dosa-dosa kami. Tolong dekati kami dengan hidayah-Mu, dengan rahmat-Mu ya Allah. Jangan abaikan kami, jangan biarkan kami sorang-sorang ya Allah. Tolong jaga kami walau sekelip mata ya Allah. Jangan biarkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kehidupan kami seluruh dengan kebaikan, akhirat kami seluruh dengan kebaikan, dan hindarkan kami daripada azab neraka ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah kekuatan kami untuk kami sentiasa taat padamu ya Allah, dan meninggalkan ya Allah kelalaian kami dengan dunia ini ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khotimah, dengan matikan kami dalam husnul khotimah. Berkatilah himpunan kami pada malam ini ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Jumpa lagi insyaAllah minggu hadapan. Doakan anak-anak pondok ni yang tengah berlangsung camp sampai hari Sabtu yang seminggu dan ada yang sebulan. Jadi apa pun semua yang dirahmati Allah, tak ada benda yang kita nak cari, adalah redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.